telah disambut dengan baik oleh Setiausaha Yusuf Sulit Kanai, Datuk Seri Nizam, dan kita telah menyerahkan surat memohon untuk berkenan untuk menghadap untuk menyampaikan memorandum yang telah kita siarkan dalam webpage kita berhubung dengan persoalan darurat dan keperluan untuk menamatkan darurat. Surat ini akan disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong dan insya-Allah saya cukup yakin bahawa setelah lebih sebulan pengisytiharan darurat, kesan-kesan negatif dan buruk semakin hari semakin jelas dan semakin nyata. Dan kami yakin bahawa kali ini Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong akan berkenan untuk menerima kunjungan daripada jawatankuasa tamat darurat ini, supaya kami boleh sampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong directly apa yang kami rasakan perlu dilakukan demi kepentingan negara dan demi kepentingan institusi Raja-Raja Melayu itu sendiri. Kita semua tahu bahawa kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dia join Perikatan Nasional, Barisan Nasional menggunakan kuasa yang ada untuk menjaga kepentingan mereka semata-mata. Apa saja yang dilakukan, mereka tidak mempunyai hala tuju pembangunan bagi negara, bagi masyarakat. Yang jelas semua bercelaru, semua yang dilakukan adalah atas kepentingan politik kekal berkuasa. Itu saja. Lalu saya pun ada siapkan short media statement. Saya nak circulate tak banyak, saya baca je lah secara ringkas, kan kemudian boleh ambil gambar dia. Merujuk kepada perkara di atas, kami dari Barisan Jawatankuasa Tamat Darurat berhasrat untuk mempersembah satu memorandum tamat darurat yang telah mendapat sokongan oleh sebahagian rakyat Malaysia. Ini merupakan kali kedua kami memohon berkenan untuk menghadap dan kami yakin Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong akan mempertimbangkan permohonan kami dengan sewajarnya. Semakin jelas bahawa pengisytiharan darurat seperti mana yang dinasihatkan Perdana Menteri Kerajaan PNBN tempoh hari kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah membawa kesan yang buruk dari pelbagai sudut, terutamanya dari segi ekonomi serta kestabilan politik mutakhir ini. Pelabur asing telah menarik balik niat mereka untuk melabur di Malaysia dan sambil itu bukan saja tahap pengangguran bertambah, harga barang turut melambung. Kami tuntut supaya darurat ditamatkan dan Parlimen dibenar bersidang seperti biasa. Kerajaan PNBN dilihat mempergunakan darurat sebagai langkah sumbang untuk menyembunyikan tingkah laku yang membelakangkan keharmonian serta tata susila perlembagaan negara kita. So that's the main gist of the of our statement yang saya akan edarkan. So kalau ada Tun nak tambah apa-apa. Ya, saya ambil peluang ini bercakap dengan Dr. Sulit, iaitu mungkin kerajaan tidak menyampaikan maklumat yang cukup kepada Duli Yang Maha Mulia kerana segala-galanya diletak di bawah Duli Yang Maha Mulia. Apa juga tindakan dikatakan atas arahan Duli Yang Maha Mulia. Sebab itu rakyat sekarang ini tidak seperti biasa. Mereka merasa tidak senang dengan keadaan ini. Orang Melayu biasanya tidak menderhaka kepada raja. Tapi sekarang ini kita terpaksa sampaikan kepada setiausaha, iaitu
orang Melayu sekarang ini mula berasa marah kepada kaca-kaca. Dan kemarahan itu kita dapat ikuti dalam social media. This is very unusual for the Malays to go against their own rulers. But it is quite clear that very large numbers of Malays are now angry that they are suffering because of this darurat. So I think the government would not inform the Agong about the feelings of the Malays. Not all, perhaps. Some Malay, quite considerable number of Malays are very angry, and they begin to criticize the rulers because of what has happened here, and because the Gazette is the Gazette appears to make everything that is done is on the instruction of the Agong. This is what is stated in the Gazette, that the Agong orders, or he may order somebody else to take action, and all the action we know are taken by the government. Strictly speaking, Muhyiddin Yassin, but in the name of the Agong. And anybody criticizing this would amount to durhaka. It should be considered to be sedition. Sedition. Not sedition, against the rulers, and this is unusual for Malays. But such is the feeling now on the ground, that Malays now are actually expressing anger towards their own rulers. This is unusual, but I think it is important that this is conveyed to the rulers, to the Agong in particular. Otherwise, they might be doing something which will increase the anger of the people. What if you don't get the audience? Huh? What if you don't get the audience? What's next step? Kalau tak datang, kalau tak dapat perkenan untuk menghadap. Well, they don't allow us to see the Agong himself. We can only see the secretary. Yeah, but of course, before when I was not Prime Minister, I come by the front door, but now I have to come by the back door. But jawatan kuasa tamat darurat akan datang lagi. Kalau lepas sebulan setengah masih tidak ada jawapan mengundang ataupun membenarkan kami untuk datang menghadap, maka kami akan datang membawa surat lagi dengan bukti-bukti yang tambahan betapa darurat itu merumitkan ekonomi dan negara kita. Ya, dan Tun is our very strong supporter, as proven dia dah hadir bersama pada hari ini. So kita akan bertindak bersama, insya-Allah. Macam mana pun kita yakin bahawa Duli Yang Maha Mulia akan bersetuju untuk kami menghadap, kerana kami